أمر كله يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا وثبتا سنتنا واهد قلوبنا وافعل كذلك بأحبابنا عبدا وارزقنا كما فتح العارفين وفي قاف الدارين مع كمال مختصر وصدق واليقين والعافية والنصر والفخر والنفس والانتفاء وخيرة الدارين وفي الأولين والآخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan guru, para asatizah, para pecinta ilmu, hadirin sidang jemaah sekalian. Pertama-tamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesempatan untuk kita berada dalam majlis ilmu. Untuk kita sambung kembali bacaan kitab Munyatul Musallin kita pada membicarakan mengenai syukur. Merapatkan kesyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terdahulu kita telah bicarakan kepada kitab ni mengenai kaulah segala puji. Bermula puji Allah. Bermula segala puji menurut ulama, bermula puji itu iaitulah terbahagi pada 4 macam. Yang dikatakan qadim bagi qadim, qadim bagi hadis, hadis bagi hadis, hadis bagi qadim. Maka keempat-empat kepujian itu kesudahannya adalah kembali kepada Allah Ta'ala juga. Maka kita masuk pada qaulah bagi Allah, yakni semua itu kembali kepada Allah, kerana dialah yang bersifat sempurna, yang mutlak. Maka sia-sialah kita mencari dan mengharap akan pujian manusia, kerana bukan itu adalah bagian kita. Manusia ni kalau beribadat nakkan pujian kerana manusia, maka ibadatnya ditolak oleh Allah. Ditolak. Kalau sedekah menunjuk-nunjuk riak, ditolak ibadahnya. Kita nak bicarakan perihal kita selaku umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya kita ni selaku umat, kan, supaya kita ni kuat melakukan ibadah. Walaupun ibadah tu tak ramai orang. Ada cerita dia. Ibadah tak ramai orang. Kuliah-kuliah tak ramai orang. Kenapa guru-guru dia sanggup mengajar? Dulu saya masa dalam tentera, saya pernah ceramah seorang aja. Dalam camp lah. Seorang aja. Pakai speaker, kuat. Speaker ni memberikan kekuatan kepada kita. Janji orang luar dengar. Tak mari punya pasal Itu pasal dia, kan? Siapa duduk tentera dia tahu lah. Ustaz ni gila apa dia tu. Dia tak tahu kan. Dia ingat dia seorang gila. Aku lagi gila lah. Kan. Cakap seorang-seorang. Tak cerita dia. Tak apa. Kekuatan tu kita semata-mata kerana Allah. AJK dah buatkan satu jadual. Ada penggeliran kuliah kat surau ni. Kan. Bukan kena bayar. Datang je. Raihkan. Raihkan pun tu malas. Nampak? Kalau kat rumah lagi malas nak baca Quran, malas nak buka kitab, malas. Segala-gala malas. Sebab kita pun dah rasa. Kita bercakap ni bukan nak kutuk. Bukan nak kutuk. Kita cakap tu perihal nafsu tu. Kan, kena faham perspektif. Kita bercakap dengan depan-depan doktor, orang-orang yang orang kata ada kedudukan ni, kan? Ada pangkat, pencengnya besar, kan, DG NASA dia, kan. Kita bukan nak kutuk, kita nak kutuk nafsu tu. Kerana nafsu tu kena didik dengan tali syariat. Guru kita ada didik nafsu dengan tali syariat. Kerana nafsu tu
ada dia punya pertolongannya, iaitu akal. Bila mana akal dengan nafsu bekerja sama, nampak? Bekerja sama tanpa syariat, maka sudah pastilah orang ni dia tak tahu nak bezakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Ikut dan dia je. Nampak? Ikut dan dia je. Seronok dia, ibadat seronok dia, ikut akal nafsu. Kerana itulah ulama tafsir dia mentakrifkan manusia ni dia buat maksiat lebih cepat daripada haiwan, mak cakap. Sebab ada kerjasama akal dan nafsu ni tanpa syariat. Kan? Maka didik nafsu akal dengan tali syariat supaya tarik nafsu tu supaya dia gemar, suka, gembira. Kan? Seronok mana? Seronok dia ni melakukan ibadah dengan nama Nabi dia seronok. Kerana itulah ketika mana manusia melakukan ibadah dengan menunjuk-nunjuk, riak, sedekah, nak tunjukkan dia tu kaya, contoh ibadah dia tolak, kan? Buat program apa nak menunjuk-nunjuk, kerana manusia ditolak. Tapi ada satu amalan, ketika mana hamba aku, umat aku, kata Nabi, kata Allah, umatku berselawat ke atasku, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah tambah 10 kali selamat, dan Allah ampunkan dosa dia. Tak kira dia dia ni keras kepala ke, sombong ke. Tapi ketika mana umat aku berselawat ke atasku, satu selawat, Allah tambahkan 10. Nak cerita dia gitu, kan? Nak cerita selawat ni hebat. Kerana itulah guru kita kata banyakkan selawat, kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat. Kerana dengan selawat inilah amalan kita diangkat, hidup kita diangkat, hidup miskin kita diangkat, kan? Hidup tak ada kawan kita diangkat di sisi Allah. Kita jadi kuat membela agama, kan? Ada orang tak kuat bila agama, bila tak ada kawan. Ada orang tak nak datang masjid sebab tak ada kawan. Nak cerita dia, kan? Sebab dia biasakan raikan nafsu dia begitu. Maka janganlah kita takut marah akan celaan, kan? Celaan, kerana itu adalah semestinya bagi kita manusia ni yang lemah. Supaya, kan, musannif ni beritahu supaya kita ni reti, memang begitulah kita ni bersifat kekurangan. Orang cela memang gitu. Orang yang cela tu dah kurang, kita pun memang kurang lah, kan? Dia kurang ilmu, kurang nak belajar ilmu, dah tentulah sebab dia tu kurang ilmu, dia suka mencela, kan? Nanti kita cerita orang mencela depan dan belakang, diceritakan dalam surah Al-Lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Ni dia, tak terlepas. Wail tu kecelakaan besar. Wail, Allah guna kalimah wail. Wail saja tu pun menandakan kemusnahan. Waw ya, tanpa lam. Tambah lam nak menunjukkan kalimah tu untuk. Contoh wailaka, kecelakaan atasmu. Nak menunjukkan celaka ni memang betul-betul, memang celaka. Kecelakaan besar, kemusnahan besar, bukan main. Kerana ayat ni turun ketika mana Nabi kita diletakkan uri unta di atas belakangnya ketika mana sedang sujud di hadapan Kaabah. Oleh siapa? Oleh nanti kita cerita. Sambunglah. Uqbah. Lambat nak sebut nama tu, kan? Uqbah bin Abi Muawiyah. 7 orang Nabi sebut di dalam Kaabah, depan Kaabah tu. 7 orang. Abu Jahal, Abu Lahab, Utbah bin Rabi'ah, lain Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Al-Walid bin Utbah, lain, kan? Lepas tu Uqbah bin Abi Muawiyah. Tu 7 orang Nabi sebut. Doa dia, wahai Tuhan, ke atas semulah aku doa
kan, hukumlah orang ni sampai macam tu. Sebab Nabi diletakkan uri unta sehingga kan datang puteri dia ambil uri unta dari belakang Rasulullah. Kita sujud tak pernah orang buat macam tu, kan, sekadar tak tengok muka kita je dah berasa hati dah, tak mau mari masjid. Kan? Kita lah yang tak tengok kita tu, dia sombong, kan. Lepas tu kata orang sombong pula, ustaz sombong pula. Sombong apa nama? Aku duk ceramah kat surau ni sombong lagi kata. Nak cerita dia. Kan? Tahu tak ada sombong tu. Orang sombong ni dia tidak menerima kebenaran. Ni tak ada ulama, bukan ustaz Zamri dia bagi. Tidak menerima kebenaran dan mengecilkan, merendah-rendahkan. Kamu orang ramai, aku seorang, maknanya kamulah merendahkan aku. Begitu. Kan? Maknanya siapa sombong? Ikut dia lah. Ikut dia lah. Kan? Dia syok sendiri. Kan? Suruh belajar tak mau. Dia suruh dengan kroni-kroni dia. Kan? Kita sebut ni sebab itu nak bersu suka. Sini tak ada. Kan? Surau ni tak ada, semua bagus semua. Apa ni? Cak ayam. Cak ayam. Saya sebab cakap deras ni sebab suara saya makin baik. Saya sakit selama 10 tahun tanpa orang tahu. Saya cerita. Saya cerita sini je lah. Kan? Saya berubat merata. Jumpa bomo siam, bomo perempuan, pawang. Orang semua. Sampai CEO saya naik kereta, sabkar. Dia ustaz, dia bawa pergi jumpa bomo perempuan di Raub. Di Jengka. Di Raub. Saya tak, tengah hari. Perempuan tu lawa, umur dia dah 60. Kalau Haji tengok mungkin minat. Contoh. Contoh lah kan. Kita tengok tu, iya ke? Anak dia dah besar dah. Dia cerita dia. Dia kata, adik ni dia kata kena sihir ni dia. Dia ambil piring putih, letak beras depan saya. Saya pakai uniform saya tu, tengah hari dia ubat saya. Saya duduk depan dia, bertih dia panggil bertih. Pelompat. Saya tengok, saya tengok, pelompat bertih. Puk. Dulu. Adik ni kuat ni. Kuat apa saya lah. Saya diam tak ada apa. Kuat dia kata. Dia kata besok bawa ayam hitam. Tak datang dah. Kita berubat nak tahu je kan. Jangan ra'i kan. Sekali lah tengok. Kita nak tengok apa kita. Sebab bila Allah timpa kita musibah tu, kita jadi keluh kesah. Keluh kesah kata. Kan? Fikir tak menentu. Sakit apa ni? Ini yang bermain dalam persoalan diri kita. Saya jumpa ramai orang sakit. Saya pun perawat sakit. Tapi saya tak expose diri saya. Orang tahu saja. Kan? Orang tahu je. Datang rumah saya, kan? Hari Sabtu Ahad, kadang-kadang daripada Kuantan, daripada Perlis. Ini akan datang minggu depan, dia Perlis datang. Dia sakit. Saya kata, kamu ubatlah mana-mana dulu. Minggu lepas, dia datang berubat, jumpa saya. Sebelum ni jumpa siapa? Jumpa di Kedah. Orang ni dah rawat dah. Tapi tambah teruk lah, dia kata. Lepas tu saya jamah dia. Dia sakit saraf. Saya jamah-jamah, dia kata lega. Dia macam terbuka, dia kata. Tak ikut kau lah, saya tak tahu kata. Kan? Saya rawat je. Macam terbuka. Lepas tu dia balik Kedah balik. Tadi dia telefon. Ada pria tak? Saya ni payah nak rawat orang. Saya ni malas. Kalau umur bawah pada 40 tu saya rawat. 40 kata itu tunggu mati lah. Saya tak rawat, minta maaf, saya tanya. Umur apa? 60. Baca tasbih banyak-banyak. Kan? Penat, ya penat. Ni cerita dah. Nak cerita begitulah. Kan? Dalam keadaan kita ni, kita mengakui bersifat kekurangan, tak ada orang kata lebihnya kita. Ni cerita dia tu. Kuatnya Allah bagi. Sandar ke Allah tu. Begitulah hebatnya kita selaku umat Muhammad SAW. Cerita pasal Wail tadi, kan? Pengumpat depan dan belakang. Nabi ni ketika mana diinaya, Allah nak gembirakan orang yang dizalimi, yang dikata depan belakang dicaci ni, tak terlepas. Kan? Tak terlepas. Allah nak cerita dalam surah Al-Lumazah ni. Siapa dia? Humazah, Lumazah. Ibnu Abbas kata
Humazah ni itu pengumpat belakang. Lumazah ni adalah pengumpat depan. Kan? Pencecer depan. Itu sebab Abu Lahab ketika mana Nabi turun daripada Isra Mi'raj naik bukit Safa, dia himpunkan keluarga Bani Hashim dan musyrikin Mekah di situ. Orang pertama menyangkal dakwah Nabi iaitu Abu Lahab. Sehingga kan Allah turunkan surah Tabbat Yada. Kenapa? Kenapa Tabbat Yada? Binasalah kedua tangan Abu Lahab, kan? Pasal apa tangan? Kan? Tahu sebab apa? Tahu? Macam? Menyakit itu dalam erti kata apa? Pukul? Tak. Ketika mana Nabi di atas bukit, Abu Lahab di bawah. Tak, kalau kata menyakitkan Nabi, pukul tak sampai. Dia gini, dia tradisi orang Arab, kalau dia maki cerca, mu ni, nampak? Kamu lah, nampak? Sampai sabit Nabi sakit hati. Itu tradisi orang Arab. Kita, kepala gitu ya. Itu sebab Allah turun Tabbat Yada, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Mungkin begini, tak tahulah. Macam mana tak tahu kan? Tak tahulah. Tu dia, nak cerita dia tu. Kan? Orang yang menyakiti Nabi ni tak terlepas. Sehingga Allah cerita dalam surah Al-Mazah ni, Allah beri peringatan paling dahsyat. Dan Allah turunkan special. Apa dia? Api neraka. Kita tahu neraka Jahannam. Allah cerita dalam Al-Mazah ni, tuan-tuan tengok. Narullah. Api Allah. Bukan Narul Jahannam. Dalam surah lain, Narul Jahannam. Api neraka Jahannam. Kalau Narullah, api Allah. Api yang dinyalakan oleh Allah Ta'ala sendiri. Beza. Dan kita nyala api tu. Bila mana Allah mengaitkan dengan diri dia, dengan api Allah, maknanya nak menunjukkan kedahsyatan api ni. Untuk siapa? Untuk Lumazah, Humazah. Dan juga Allah juga cerita dalam surah Lumazah ni, ialah orang yang puja dunia. Kan? Itu sikit lah. Kan? Sikit. Kan? Mengenai orang yang pencerta ni pada manusia ni, sehingga Nabi pun dicerca, dikeji, diletak uri unta, ditabur tulang, abu tulang oleh Utbah bin Rabi'ah. Kan? Utbah bin Rabi'ah, dia ambil tulang busuk ni, dia kecil-kecilkan, tengah Nabi solat, habuk tulang tu kena Nabi, busuk. Kan? Sampai macam tu sekali. Nak cerita dia, kita tak pernah orang buat macam tu. Nak cerita hebatnya dugaan Nabi ni, lebih lah. Pada kita ni biasa-biasa je. Kan? Boleh makan tidur senang, boleh berjalan pun okey lah. Apa lagi nak? Tak? Setakat nak layan orang kata tak cukup sifat sikit-sikit tu, kita pun banyak tak cukup lagi sifat dia. Cerita dia. Yang menjadikan sembahyang, yakni yang menjadikan dan yang memerintahkan bagi mengerjakan fardu sembahyang. Kita cerita pada kalimah Alhamdulillahirabbil alamin allazi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin. Tu. Kan kita cerita tu. Kita kalimah tu, kan. Jalan, kan. Jalan sembahyang 5 waktu ni, yakni jalan. Sembahyang ni diibaratkan sebagai satu jalan. Jalan untuk apa? Jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Solat ni sebagai silah, jalan untuk menghampirkan diri kepada Allah. Dan pada jalan itu ada makna, ada dua makna. Pertamanya seperti jalan, menyampaikan kepada dimaksudkan, iaitu menyampaikan pada berhampir kepada Allah Ta'ala dan mendapat rahmat serta keredaan. Makna yang kedua iaitu sembahyang itu adalah semulia-mulia. Supaya kita tahu. Yang pertama tadi, kita ni jalan solat ni supaya dapat hampir diri kepada Allah. Kan solat ni. Siapa tak solat, dia tak dapat hampir. Tak dapat redha Allah, tak dapat rahmat Allah, jauh daripada rahmat. Bila mana hamba yang solat, dia tahu sembahyang ni mendapat rahmat, maka mana mungkin seorang yang solat dia nak mencerca, kan? Mana mungkin seorang yang solat nak mengherdik, nak himpun orang-orang ni, nak menjatuhkan marah seorang ni, merendahkan seorang ni. Mana mungkin kalau dia tahu solat ni membawa rahmat kepada Allah? Tak mungkin, tuan-tuan. Pernah
Penat sajalah kalau kita solat dengan tumaninahnya, dengan sungguh-sungguhnya, hujan datang, tiba-tiba kita ni kaki penimpu, kaki kelentong, kan, kaki penghasut, kan, pengasut, pengeji, rugilah kita. Dan yang kedua itulah kita tahu solat adalah semulia-mulia. Bila sebut mulia, maka kita hamba hina. Nampak? Mulia solat tu, apa yang dihinakan? Hina untuk menghilangkan segala hubbul jah, hubbul mal. Nampak? Cinta akan kemegahan, cinta akan harta. Kan? Tu sebablah Imam Ghazali kata 7 perkara kena buang. Berasa besar, kuat. Ketika kita solat, Allahu Akbar, kita rasa kuat. Kan? Ada sebab di kalangan kita ni rasa kuat, sado. Kan, abang sado. Dia kalau takbir tu renggang itu. Sekarang ni jauh lah. Alhamdulillah lah. Dulu saya berasa pernah lah duduk sembahyang sujud tu dengan pakcik tu berubah, tapi kalau sujud tu tangan dia macam batu. Gitu ha. Kita tolak pun tak komen dia. Dulu kecil-kecil kita lawan kan? Lawan. Kan? Tu sebab disebut sembahyang jangan tunjuk kekuatan. Kan? Allah tak terima. Kemudian dia rasa, yang keduanya dia rasa dia cantik. Cantik, bawa jubah daripada Itali. Kan? Sejadah daripada Beirut. Oh, ceritalah kan. Abu Dhabi. Cantik kemegahan ni. Allah tak terima. Yang ketiga ni dia berasa dia ni banyak pengaruh. Aku datang di pengaruh aku banyak. Gu aku ramai. Gu, kan, jumpa gu. Rasa megah dia. Tak mau dia. Tak mau. Sembahyang pun kerana gu tak mau. Kan? Nak kosong betul-betul. Sebab solat ni mulia. Itu bukan pekerjaan mulia. Orang yang tak mulia, jangan bawa solat, rugi je. Kan? Kalau dia rasa mulia daripada solat, belum sampai lagi dia mengatakan solat tu mulia. Ini kita cerita pasal ni, kan? Khasyah daripada guru kita ni, kan? Kan? Tadi hampir daripada Allah. Yang kedua ni, solat tu kena tahu, solat tu mulia. Yang keempat ni dia kata banyak kata. Orang banyak kata. Macam mana kalau datang solat? Seronok. Baru beli kata baru, senyumnya. Nak cerita tak ada, tapi senyum dia tu nak beritahu. Hai, senyum je mat. Macam ada sesuatu ya. Aku beli kereta tadi. Contohlah tak? Kan? Dia rasa seronok tak? Maka yang keenamnya, iaitulah dia berasa dia banyak ilmu. Pun tak boleh. Oh, aku ni mengaji sampai PhD. Allahu Akbar. Tak mau. Kan? Dia tolak juga. Ini bukan saya kata, Imam Ghazali kata. Yang ketujuhnya, dia berasa orang yang banyak beramal ibadah. Bangun malam, tahajud dia. Kan? Oh, dia berasa mengantuk. Ngantuk mak ni. Oh, aku semua tahajud. Dia tunjuk. Kan? Orang mesti tanya. Kan? Sebab apa ni, kau close friend, kan? Close friend mesti tanya, pelik mak ni. Aku tahajud semalam. Kau bangun? Pukul 3. Hebat ha. Tak tidur ke ni? Ni malam nak sambung balik. Contoh lah tak? Tunjuk berasa tu, dia rasa banyak ibadat dia, pun tak mau. Kerana solat tu mulia. Maka ketika mana hamba yang tahu solat tu mulia, maka dia kena muliakan solat tu dengan menjadikan diri itu sebagai hamba betul-betul. Kosong hati dia. Kosong, bersih. Mana mungkin ketika mana hati hamba tu ada satu zarah daripada kalimah-kalimah yang tak mulia ni, pekerjaan tak mulia ni, mana mungkin Allah nak bagi hidayah. Kan? Kalau dah ada macam cawan penuh air, macam mana Allah nak bagi hidayah? Kena kosong dulu. Kena kosong dulu. Barulah dapat orang kata keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya adalah jalan orang yang bersifat takwa. Maka oleh itu sifat takwa adalah semulia-mulia sifat. Takwa, kan? Takwa ni semulia-mulia sifat. Kan? Makam orang takwa, kita dah cerita dah. Makam orang soleh diceritakan oleh Ibrahim Ibn Adham. Kan? Makam, dia ada makam-makam dia. Makam orang takwa, makam orang soleh. Kan? Dia sanggup tutup pintu kemuliaan, buka pintu kehinaan. Kan? Tutup pintu nikmat, buka pintu kepayahan. Dua. Tutup pintu
pintu tidur, buka pintu jaga. Kita banyak tidur. Kan? Mari masjid tidur, traffic tidur, kedai kopi tidur, kan? Kat rumah tidur, tunggu makan tidur, kan? Tunggu TV tidur, banyak tidur. Lepas zikir tidur, banyak tidur. Tutup pintu tidur, banyak buka pintu jaga. Kemudian tutup pintu dunia, buka pintu akhirat. Tutup pintu panjang angan-angan, buka pintu ingat mati. Itu dia, kan? Ini maka orang takwa, maka orang soleh. Qaulah muttaqin artinya segala orang yang bersifat takwa, yakni takut. Takwa ni takut. Dia bila mana dia ta'ziman lillah, kan, tuhibban lillah, dia akan sampai mukhaffatan min Allah, maka takut kepada Allah, dia takzimkan Allah, besarkan Allah. Tuhibban lillah, cinta, sampai dibesarkan Allah sampai datang cinta. Nampak? Kita dulu bercinta. Bercinta datang daripada besarkan. Kan? Besarkan nama bakat isteri. Sekarang ni besarkan bini jadi besar. Kan? Dulu besarkan nama cinta kita tu. Selalu sebut. Besarkan nama, besarkan Allah selalu sebut. Sebut. Ingat sentiasa. Celik mata ingat, jalan ingat. Itu takzim nama dia. Besarkan Allah. Bukan zikir saja. Ni dalam kehidupan kita tu, berlari, duduk, baring, diceritakan dalam hadis kursi, kan, pilihan umat Muhammad SAW. Ketika mana Nabi Musa duduk di atas bukit Tursina. Mulia Nabi kita, ketika mana Nabi Musa bertemu dengan Allah sampai ke lembah Tua, lembah yang suci. Allah perintahkan Nabi Musa buka sandal, nampak? Buka kasut, tinggal kasut. Tapi ketika mana Nabi Muhammad SAW naik jumpa Allah, kan, bertemu dengan Allah, sampai ke Hadratul Qudus, kan, Hadratul Rabbul Arbab, kan, Nabi bawa selipar dia. Itu sebablah ada hadis mengatakan akhlak manusia ni paling baik di bawah selipar Nabi. Tu hebat dia tu, kan, selipar Nabi dah hebat dah. Tapi orang salah tafsir, kan, selipar ikut dia lah, susah lah kita cakap, kan. Kita bagi umpama tu supaya kita lebih tawaduk. Tawaduk lagi, kan, lebih merendah diri, lebih takut lagi. Sebab orang takwa ni dia takut untuk apa? Bertemu Allah. Kita berasa ibadah tak diterima, solat tak diterima, sedekah tak diterima, taubat tak terima. Tu dia, kan. Mana mungkin kita nak berasa megah diri? Sebab apa? Kita tak tahu solat kita tak diterima. Macam kita periksa SPM dulu, mana mungkin kita nak senyum, gembira, kita nak kata, oh, SPM aku semua lulus, padahal tak ada keputusan lagi. Tanya cikgu, mana mungkin kita nak cakap macam tu, kan? Ketika mana datang keputusan, baru kita boleh gembira, yakin. Tapi solat kita pun tak tahu lagi macam mana kita nak ujub dengan amalan kita. Sehingga, kan, Abu Lays Al-Samarkandi, susah nak sebut nama dia ni. Kan? Abu Lays Al-Samarkandi, ya, betul, kan? Dia kata apa? Untuk menghilangkan sifat ujub ni, hendaklah yang pertama mengingati segala hidayah dan taufik itu untuk ibadat itu datang daripada Allah. Kan? Taufik hidayah untuk beribadah datang daripada Allah. Bukan daripada kita. Datang daripada Allah. Maka ketika mana hamba tu ingat taufik hidayah tu untuk ibadat datang daripada Allah, maka dia akan sentiasa bersyukur. Kemudian mengingati nikmat-nikmat tu semuanya datang daripada Allah. Nikmat gembira, nikmat cinta Nabi, manis iman, kan? Ketika mana kita dengar nama Nabi disebut, qul bi fadlillah wa bi rahmatih, kan, fa bidzalika falam yafrahu mimma yajma'un, qaulum khairum mimma yajma'un. Ketika mana katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmatku, rahmat ni Allah turun Nabi, kan, Nabi, wa bizalika falam yafrahu, hendaklah kamu gembira. Nampak? Gembira dengan rahmat Nabi ni, gembira sangat-sangat. Kan, dia apa ni, gembira tu dia ni adalah perintah wajib, kan. Al-amru haqiqatul wujud, selagi mana tidak ada qarinah menunjukkan sunnah, maka perintah gembira ini wajib, kan, wajib, kan. Khairum mimma yajma'un, lebih daripada
apa-apa yang kamu cintakan, apa-apa yang kamu himpunkan. Gembira ni, gembira untuk rakyat cinta pada Nabi ni. Kan? Kita besarkan Nabi, kita besarkan takzim Allah sampai dalam cinta. Rasa kuat, rasa seronok. Akhirnya bila mana cinta, jadi takut. Takut untuk meninggalkan, membuat perkara-perkara yang berdosa, maksiat. Kan? Sampai macam tu. Sehingga kan kata Syekh Zainal Abidin, dia kata apa? Orang yang takut dengan maksiat tu, ketika mana dalam hati dia ada rasa nak buat maksiat, kan? Tapi dia takut, itu pun dah dikira orang yang takut. Nampak? Beza dengan dia buat ibadat, tiba-tiba dia buat maksiat, maka ini dia kata orang yang larang, orang yang mengerjakan mungkar, perkara-perkara mungkar. Gitu, kan? Kita ni, nak buat ke tak ni? Hati kita, kan? Buat maksiat ni, boleh ni, orang tak tahu ni. Tapi Allah tengoklah. Kan? Kita gitu sentiasa bisikan kita tu, nak buat. Iaitu menunjukkan segala yang menjunjung segala yang disuruh, menjauhi segala yang dilarang. Setiap kali hari Jumaat, kita dengar khutib. Maka faedahnya menurut Luqman Al-Hakim, mukmin atau muttaqin ialah bagi mereka ada dua hati yang sentiasa bersamaan keduanya dalam beramal, iaitu hati khauf dan raja. Dua-dua ni, ini menurut Luqman Al-Hakim. Maka menurut Imam Al-Ghazali dalam Manhaj Al-Bidin, bahawa takwa adalah harta terpendam yang perlu dicari kerana terhimpun di dalamnya kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, dan sifat takwa itu ialah semulia-mulia sifat. Wa ja'ala fiha qurrata 'aini sayyidil mursalin wa rukna min arkaniddin, dan Tuhan yang menjadikan dalam sembahyang itu sejuk mata hati penghulu segala mursalin, yakni dijadikan sejuk mata hati Nabi SAW. Kaulah dalam sembahyang, yakni semua perbuatan yang dalam pekerjaan yang terdapat dalam amalan adalah dalam sembahyang. Semua perbuatan, dari segi zahir dia, batin dia, kan, semuanya turut serta dalam sembahyang. Kalau kata pekerjaan lain, tak, kan? Kita buat race motor, contoh kata race motor, kan? Kadang-kadang hati kita ke lain, tapi sembahyang ni semua tumpu, zahir tumpu, kan, batin tumpu, sehingga kan nak cakap pun tak boleh. Tu tumpu sangat-sangat, kan? Fokus sangat-sangat. Adalah semuanya bermanfaat. Pekerjaan semua bermanfaat. Daripada kepala sampai kaki semua bermanfaat. Itu sebablah manfaat sembahyang ni banyak. Kita dulu sujud, kenapa kena renggangkan jari? Kan? Lepas tu bila duduk kena sujud kena rapat ni renggang. Bila duduk kena renggang semua. Ada, kan? Ada. Bila tanya orang tua tu dulu, dia kata malaikat nak duduk sini. Malaikat. Bila kita tanya guru kita, dia kata kerana dia kata semua anggota ni nak beribadat. Boleh juga cerita, orang tua tu boleh terima. Tak salah. Kita ceritalah apa yang berlaku pada zaman kecil tu. Kita cerita. Dia tak salah, kan? Sama juga ketika mana orang dia lepas salam. Lepas salam dia ngadap makmum. Ada kata orang ngadap tu apa? Lebih apa? Afdal. Ya, lebih afdal. Ya, lebih afdal. Paling belakang. Kan? Tapi kalau kita tengok hadis, kan, sembahyang lepas salam habis. Hadis Muslim dia menceritakan ketika mana Nabi sembahyang ramai orang, ketika mana dalam jarak 70 meter. Datang sahabat 12 orang. Dia ceritalah. Dia nak menunjukkan Nabi nak habis solat, Nabi paling. Itu saja. Berpaling. Nak cerita tu. Dia tak cerita ada fadilat di situ. Tapi kadang-kadang kita, ini cerita gitu tak boleh bahas lah. Cerita. Kita berkata, kata keras kita itu fadilat. Afdal. Sebenarnya tak gitu. Sama juga kita sembahyang witir.
Ini cerita gini lah. Ini orang-orang ilmu ni kan. Saja nak bagi terang sikit. Kena witir ni jumlah dia berapa? Disebut sebagai ganjil. Setuju kan? Setuju semua? Semua ganjil. Tapi kenapa kita buat witir 2 rakaat salam? Sedangkan dalam fiqh, kalau solat ni ibadat, kalau dah salam habis. Tapi special witir ni dia boleh sambung. Padahal hukum tak ada, tapi kita lah nak cerita tu. Kenapa kita sambung? Nabi dia buat 9 rakaat sekali salam. Dia. Tapi kita buat 2 rakaat salam sambung. Sedangkan witir ganjil. Gitu je lah cerita dia kan. Supaya kita berfikir kan, cari yang lebih baik kan. Kita tak salah kan. Sebab tu dah lama buat kan cerita dia. Kita bahagi tu je lah kan. Sebab benda tu sunat kan. Kalau kata rasa tak selesa, sembahyang sini kita raih, balik rumah sambung. buat witir 3. Gitulah kan cerita dia. Kalau 2 tak terima, 1 akhir tu witir juga terima. Dia gitu. Cerita dia kan. Cuba nak cerita, gitulah. Kadang-kadang sampai kita buat hukum 2 rakaat, sambung kat rumah lagi. Gitu kan. Sedangkan sembahyang tu dah salam, setiap perbuatan solat dia akhir dengan salam habis. Habis. Tak ada sambung-sambung lah. Tak sambung. Cerita gitu. Sejuk mata hati, yakni sembahyang ni, sejuk mata hati dengan keadaan khusyuk kerana gembira. Dan suka dan menerima. Maka inilah sembahyang orang-orang yang arif, yang sembahyangnya sampai kepada makam penyejuk mata hati. Apabila kita sembahyang dalam keadaan suka, gembira kan, gembira kerana solat ni tadi, maka datang tenang, maka hati akan dibawa menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu dikatakan sejuk. Sejuk tu datang tenang, hati tu menjadi tenang, sebab dia jadikan solat tu sebagai silah untuk bertemu dengan Allah. Sebab solat tu mulia. Kan, sejuk mata hati orang yang sembahyang ni. Maka tiadalah ketenangan dan tiadalah kenikmatan ataupun anugerah yang lebih besar melainkan pada menilik kebesaran dan keagungan sehingga hati menjadi tenteram dan sejahtera. Kan, ini solat ni, ini orang yang dikatakan sejuk mata hati dia. Pernah kita merasakan dalam keadaan situasi begini tak? Sembahyang menjadi tenang. Ada dalam kehidupan kita dulu. Tapi pelantua ni susah tak? Serabut. Imam baca lambat, mulalah. Kan, perungut kita tak? Kita pernah jadi imam dekat Sahab Benam dulu. Pakcik ni dia cukup anti dengan saya. Bukan dia kutuk belakangnya, kutuk depan-depan. Saya kalau jadi imam pakai jubah, bila luar pakai seluar biasa. Jumpa dekat pasar malam, pasar tani, dekat pasar, minum sama. Dia kata apa? Aku ni, dia cakap Jawa lah, aku ni tak suka betul lah dengan Ustaz Kagat tu. Saya dah depan ni. Kawan saya kata, Ustaz Kagat mana? Itulah baru pencen tu, dia kata. Yang ni ke? Astaghfirullahaladzim, dia kata. Depan saya. Dia tak suka saya baca surah Ar-Rahman. Panjang dia kata. Panjang. Padahal bukan saya baca habis. Baca satu muka sebelah, sambung sebelah sikit. Tu je. Dia kata panjang, dia kata. Sudah, dia kata. Saya tak marah. Saya open minat je. Muka gerang tapi hati ada iman. Nak cerita gitulah kan. Orang tak kenal tak tahulah tak. Ibrah sebelum peristiwa Isra' Mi'raj. Ibrah daripada sejuk mata hati tu. Solat tu tadi. Nak cerita pasal solat. Ibrah. Ada ibrah. Dalam ibrah ketika mana Nabi di Isra' Mi'rajkan. Sebelum di Isra' Mi'raj tu berlaku beberapa peristiwa. Kematian Khadijah yang dicintainya dan kematian pak saudara Nabi Abu Talib. Betul Abu Talib? Abu Talib. Sehingga kan Nabi menjemput Allah Allah menyebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan,
Menjemput dalam peristiwa Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah. Nabi bertemu dengan Allah di Hadratul Qudus dan Hadrat Rabbul Arbab. Maka Allah berfirman, "Ya Muhammad, labbaika." Kan, labbaika. Angkatlah padamu dan berdoalah. Maka Nabi dalam keadaan sedih, kan, dia ingat sahabat-sahabat dia, sahabat-sahabat Nabi ni, persebujan sebelum tu disebut, "Ya Rabb, engkau telah ambil Ibrahim sebagai Khalilullah dan beri kerajaan besar." Dia cerita macam kita juga, kan, "Wahai Tuhan, aku ni perjuangan sama je, kan, dengan sahabat aku, tapi sahabat aku tu ramai kawan, aku tak ada. Kenapa? Apa salah aku? Aku tak kata orang, tak curi kasut orang, tak bakar rumah orang, tak pancit ketayar, kan. Tapi kenapa? Begitulah, kan. Mengadu pada Allah, kan. Engkau juga berkata dengan Musa, kan. Nak cerita hebatnya kehebatan diberi, Allah beri pada Nabi-Nabi ini. Kau beri Daud kerajaan besar dan lembutkan besi. Beri Sulaiman kerajaan besar yang tidak dikurniakan pada mana-mana, kan, sesiapa pun. Dan mudahkan Sulaiman berkuasa dengan jin, syaitan, manusia dan angin. Hebat tak Nabi Sulaiman tak? Isa, Taurat kau turunkan Injil. Dan Injil dihidupkan orang mati, cilik orang buta, sopak, dan lindunginya daripada syaitan. Dan ibunya selamat. Maka Allah berfirman, "Wahai Muhammad, aku ambilmu sebagai kekasihku." Oh, tengok, hebat tak? Nabi itu sebagai kekasih Allah, kan. Sehingga kan dicerita daripada hadis kursi panjang, ya Allahu ila Musa Nabi Bani Israel annahu malakani wa huwa jahidun bihamada adkhulun nar. Adkhulun nar. Ketika mana Musa duduk atas bukit Tursina berdialog dengan Allah daripada lemah tua tadi, naik bukit Tursina, Allah kata apa? Innahu malakani, bertemu dengan aku, dalam keadaan tak percaya apa yang dibawa oleh Ahmad ni, maka aku akan masuk dalam neraka. Qala ya Rabb wa man ahmada, wahai Tuhanku, siapa Ahmad ni? Kan Allah ceritalah, ma khalaqtu akrama ya alayya minhu katabtu masmi fil arsi qabla an akhluqas samawati wal ard. Tidak ada ciptaan yang paling mulia daripada ciptaanku, dan nama Ahmad ni telah berada bersama dengan kursiku sebelum lagi langit dan bumi aku ciptakan. Tu dia cerita dia. Hebatlah Nabi dia. Sebab kekasih tu ni, kan. Kalau nama kekasih ni sudah pastilah dijaga. Cerita. Ini sebagai orang kata ibrah, pengajaran kehidupan kita, supaya kita tak kecewa tadi. Dulu kita baca dah hadis tak kecewa tak? Kan? Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billah wala ta'jis, kan. Hendaklah kamu tekun dalam mengerjakan perkara bermanfaat. Jangan kamu kecewa. Mohon pertolongan pada Allah. Kan. Setiap mana perkara yang bermanfaat tu, jangan kita kecewa. Jangan kita terpengaruh dengan anasir-anasir luar melemahkan kita. Sudah pasti ada. Pasti ada. Jiran kita lemahkan kita, kan. Jemaah surau lemahkan kita. Tak ada kroni kita, lemah kita. Sebab kita tak kaitkan dengan manusia, dengan pangkat manusia, kita kait dengan Allah. Nak merebut makan takwa ni, kita dikuat. Begitulah. Tak? Dan aku perkenankanmu sebagai berita gembira dan amalan pada umatmu. Allah perkenankan. Apa saja Allah, Nabi minta pada masa itu. Kan? Beri berita gembira. Nabi dalam keadaan duka, kan, dihina, dihalau. Kan ketika mana Nabi diboikot, kan, diboikot selama 3 tahun, kan. Peristiwa apa tu? Peristiwa boikot lah, tak? Boikot, tak makan, tak minum, sehingga diceritakan oleh Rabi'ah bin Khuswan, dia melihat Nabi makan daun-daun kering dibasahkan dengan air zam-zam. Nabi makan daun kering sehingga berdarah gigi. Kita PKPD dah nak bergaduh. Cerita dia, kan, tak sampai lah, saya lah, kan, kenapa tak dapat ni, nak cerita gitulah, kan. Keluar tak boleh lah. Nak cerita dia, kan. Cerita nak pesu tu itu, bukan nak kutuk. Tapi kalau orang tak faham, dia ingat kita nak kutuk orang. Orang ni suka cek kelai, cek gaduh. Kita bagi tahu ceramah tu, kita dah 24 tahun dalam berdakwah, takkan tak kerti lagi.
Takkan saya tak nak kutuk orangnya? Bukan nak kutuk orang. Kamu kutuk nafsu kamu tu sendiri. Kamu bela dia buat apa? Iman kamu tak nak bela. Kan? Orang ajak kamu beriman, kamu musuh dia. Itu masalah. Kan? Kau cek gaduh dengan dia. Kau kumpul-kumpul supaya orang boikot dia, lemahkan dia. Ini jalan tak erti. Nak cerita dia. Kau takkan berjaya lah. Cerita dia. Kan cerita dia. Maka yang ketiga, aku buka dadamu dengan buang dosa-dosamu. Masuk waktu dah ya. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung pada hari yang lain pada Ibrah. Daripada wajah al-afiyah qurratan ainin sadil musarin. Terima kasih atas perhatian. Muhammad atas kekurangan dan kekhilafan. Kita sering tasbih kifarah dengan surah Al-As. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina al-insana la fi khus ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.